Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kembali lagi kita bertemu dalam sesi video pada kali ini, dan pada kali ini kita akan mempelajari modul 5 bagi mata pelajaran pemprosesan makanan, iaitu dalam bagi tingkatan 5, reka bentuk dan inovasi produk pemprosesan makanan. Sedikit ulasan berkaitan modul 5. Modul ini memberi pengetahuan asas kepada murid mengenai prinsip, elemen reka bentuk dan mempattern produk. Murid akan diterapkan dengan elemen inovasi dan kreativiti untuk mereka bentuk produk makanan. Untuk sesi video kali ini, kita akan membincangkan standard pembelajaran 5.1.1, menyatakan definisi reka bentuk dan inovasi, dan juga standard pembelajaran 5.1.2, mengenal pasti beberapa reka bentuk dan inovasi produk pemprosesan makanan. Diminta supaya anak-anak murid dapat bersedia dan dapat membuat catatan ringkas terhadap pembelajaran dan juga pembelajaran kita pada kali ini. Okey. Kita mulakan dengan definisi. Apakah yang dimaksudkan dengan reka bentuk? Reka bentuk ialah ilmu dan pengetahuan tentang penghasilan idea secara terancang yang digunakan dalam penghasilan sesuatu produk. Bersifat menyeluruh, tidak terhad kepada produk makanan sahaja, tetapi dalam mata pelajaran kita memfokuskan kepada produk makanan. Produk yang dihasilkan haruslah berdaya saing dengan produk-produk sedia ada dalam pasaran dan tidak mencemarkan alam sekitar. Ini menepati dengan elemen merentas, antara 10 elemen merentas kurikulum yang digariskan dalam DSKP pemprosesan makanan, iaitu kelestarian global. Okey, itu kita pergi pada definisi reka bentuk. Seterusnya, apakah yang dimaksudkan dengan invensi, atau dalam bahasa Inggerisnya invention. Invensi ialah kaedah dan proses menghasilkan sesuatu produk atau perkhidmatan yang baharu dan belum pernah wujud sebelumnya. Sebagai contoh, Nicholas Appert telah mencipta jar pengetinan makanan untuk tentera Perancis sekitar tahun 1809. Kalau dapat saya kongsikan, ini contoh yang terdapat dalam buku nota. Dalam buku nota, buku teks pemprosesan makanan tingkatan 4 dan 5. Okey, sebelum kita pergi dengan lebih jauh, ingin saya kongsikan untuk makluman kepada semua guru, murid-murid yang juga mengambil mata pelajaran ini dan ibu bapa penjaga, bagi mata pelajaran vocational pemprosesan makanan, buku teks secara bercetak tidak diedarkan ke sekolah. Versi buku teks bagi mata pelajaran pemprosesan makanan ialah dalam bentuk digital. Murid-murid, para guru boleh memuat turun di portal Delima. Delima ialah Digital Education Learning Initiative of Malaysia. Di situ boleh dapatkan pautan atau link bagi memuat turun buku teks pemprosesan makanan tingkatan 4 dan 5. Okey, berbalik kepada soal invensi tadi. Sedikit sejarah. Penciptaan jar pengetin makanan ini berlaku pada zaman revolusi Perancis. Sewaktu di bawah pimpinan Napoleon Bonaparte. Napoleon Bonaparte juga telah menemui kaedah retort yang menjadi asas kepada cara pengetinan makanan sehingga ke hari ini dan masih digunakan hingga ke hari ini. Itu tadi berkaitan dengan invensi, dan seterusnya inovasi. Apakah yang dimaksudkan dengan inovasi? Inovasi pula ialah proses pengubahsuaian dan penambahbaikan kepada produk sedia ada. Improvisasi, contohnya perkembangan kaedah pengetinan dahulu dan sekarang. Kalau kita dapat contoh inovasi dalam industri makanan, contohnya dalam pengetinan, kita ambil contoh yang mudah, contoh yang asas, yang dekat dengan industri makanan ialah contoh pengetinan. Berbanding lewat, mungkin saya kongsikan sekitar 80-an, SIM atau pada tin tu lebih tajam. Dengan inovasi hari ini SIM tu
tidaklah tajam seperti dahulu. Itu contoh antara bagaimana inovasi itu berlaku dalam industri pemprosesan makanan. Inovasi dalam pemprosesan makanan ialah idea kreatif yang dilaksanakan atau digunakan untuk penambahbaikan produk sedia ada supaya menjadi lebih baik, menjimatkan, lebih menarik, lebih bernutrisi, bermakna dan mesra pengguna. Apabila kita membincangkan berkenaan dengan inovasi, kita tidak akan dapat lari daripada elemen kreativiti. Hal ini kerana semua inovasi bermula daripada idea yang kreatif. Kreativiti pula bermula daripada idea. Idea ialah sesuatu yang berpotensi atau sebenarnya wujud di dalam pemikiran seperti yang berikut. Seperti yang terdapat yang saya kongsikan dalam peta konsep, peta minda ini. Berkaitan dengan konsep idea. Terdapat 5 elemen dalam konsep idea. Pemikiran, konsep, pendapat, keyakinan dan anggapan. Ada 5 elemen yang membentuk konsep idea. Oleh itu dapatlah disimpulkan idea, gabungan idea dan kreativiti akan membentuk invensi ataupun invention, penemuan yang baharu. Masalah atau cadangan digabung dengan idea, digabung dengan elemen kreativiti akan membentuk inovasi. Itu penambahbaikan daripada perkara yang asal, perkara lama kepada perkara yang baharu. Kita teruskan kepada standard pembelajaran 5.1.2 mengenal pasti beberapa reka bentuk dan inovasi produk pemprosesan makanan. Kalau murid-murid dan rakan-rakan guru merujuk kepada buku teks yang telah disediakan, terdapat 6 bentuk inovasi dalam produk pemprosesan makanan. 6 perkara. Yang pertama, reka bentuk makanan, reka bentuk pembungkusan, inovasi bahan mentah, inovasi kaedah pemprosesan, inovasi mesin dan peralatan, dan inovasi pembungkusan dan penyimpanan. Ada 6 bentuk ataupun 6 jenis inovasi dalam industri pemprosesan makanan. Saya bacakan sedikit berkaitan dengan reka bentuk dan inovasi produk pemprosesan makanan. Reka bentuk makanan ialah aktiviti merealisasikan idea reka bentuk makanan yang baharu atau menambah baik reka bentuk yang lama berdasarkan kreativiti tanpa mengurangkan kandungan nutrisi yang sedia ada dalam makanan. Kalau kita perhatikan dalam pattern ataupun pola bagaimana industri makanan bersaing, kedua-dua perkara ini dapat dilihat dengan jelas. Sama ada sesuatu syarikat ataupun kilang pemprosesan makanan menghasilkan produk baharu ataupun berlakunya improvisasi, berlakunya inovasi terhadap produk yang sedia ada. Tapi pada masa yang sama, nilai nutrisi yang penting tidak berkurangan, malah ditambah baik juga, dan dipasarkan semula ataupun dijenamakan semula. Dalam istilah pemasaran ini disebut sebagai rebranding. Reka bentuk dan inovasi produk dalam industri pemprosesan makanan amat penting kerana untuk memenuhi keperluan dan gaya hidup semasa, menarik minat pengguna, memberi nilai tambah pada produk, added value, dan boleh meningkatkan jualan. Berikut merupakan beberapa contoh reka bentuk dan inovasi produk pemprosesan makanan. Kita akan lihat, kita akan belajar satu persatu secara teori dalam mode pandemik COVID ini. Semoga walaupun kita masih belum dapat menjalankan pembelajaran amali, tetapi diharapkan sedikit sebanyak dengan melalui video ini kita dapat bersama-sama belajar secara teori berkaitan dengan inovasi dalam produk pemprosesan makanan. Yang pertama, reka bentuk makanan. Reka bentuk makanan terdiri daripada rupa, bentuk, rasa, tekstur, warna dan lain-lain. Contohnya kuih pau yang dihasilkan dalam pelbagai bentuk dan inti.
Contoh disebutkan tadi, contoh dalam buku teks adalah kuih pau. Sebenarnya banyak lagi contoh-contoh lain yang kita boleh kaitkan berlakunya reka bentuk makanan. Bagaimana pau, kalau kita lihat pau yang tradisi ataupun asalnya adalah makanan dikukus yang berwarna putih, dan sebelum ini asalnya intinya basic kacang merah sahaja, tetapi dengan peredaran masa dan sebagainya dalam industri makanan, kita dapat lihat bagaimana wujudnya pau cendawan, dan juga pelbagai bentuk inti dan juga pelbagai bentuk pemasaran pau. Kalau dibandingkan sekitar sebelum mungkin sebelum 90-an, pau tidak ditemui ataupun tidak dijual dalam bentuk sejuk beku ataupun frozen dumpling, frozen pau. Tetapi selepas sebelum era itu, saya percaya kita kena makan secara ready to eat. Tak boleh dibeli yang di frozen dan makan di rumah. Tapi melewati dekad 90-an, kita dapat menyaksikan bagaimana contoh pau telah dikomersialkan melalui kaedah penyejuk bekuan dan dijual secara pau sejuk beku. Itu antara contoh lah. Banyak lagi kalau kita dapat lihat bagaimana banyak sebenarnya produk makanan yang telah menjalani inovasi atau perubahan daripada segi reka bentuk dan sebagainya. Okey, seterusnya kita akan membincangkan ataupun yang kedua ialah reka bentuk pembungkusan. Reka bentuk pembungkusan dalam industri makanan telah dipelbagaikan dari segi warna, bentuk, corak dan sebagainya. Dan kenapa? Tujuannya untuk menarik minat pengguna. Kotak, plastik, aluminium dan lain-lain merupakan contoh bahan pembungkusan bagi produk makanan. Dan sememangnya kalau kita berselusuri ataupun melihat sejarah dalam industri makanan, kronologi dalam industri makanan, memang perkara ini berlaku dengan dinamik dan aktif. Bagaimana saya suka berkongsikan bagaimana tin Milo sebelum era 90-an tajam dan keras dan kuat. Tapi mungkin setelah dunia mengalami revolusi, kurangnya kebergantungan kepada penggunaan timah ataupun tin dalam kegunaan sebagai bahan pembungkusan dan digantikan dengan aluminium, kita dapat menyaksikan, kita dapat melihat tin pembungkusan lebih ringan, lebih mulur, maknanya lebih tidak terlalu keras dan menyakitkan. Itu contohlah. Banyak lagi sebenarnya kita dapat lihat. Contohnya produk budu. Kalau dulu budu dijual dalam bentuk botol, tapi kita dapat menyaksikan adanya budu ataupun sambal-sambal sos-sos tempatan yang dijual dalam bentuk sachet, dalam bentuk yang itulah, ataupun dalam bentuk squeeze dan sebagainya. Ini antara perubahan ataupun inovasi yang berlaku dalam reka bentuk pembungkusan bagi produk makanan. Dan ini sentiasa berlaku untuk penambah. Banyak faktor kenapa berlaku. Antaranya faktor kalau kita melihat kepentingannya untuk mengekalkan nutrisi makanan itu sendiri yang lebih pentingnya, dan juga untuk keselamatan pengguna, lebih mesra pengguna. Itu antara perkara yang diperhalusi oleh pihak industri dalam memperkenalkan reka bentuk pembungkusan makanan yang baharu. Inovasi ketiga dalam industri pemprosesan makanan yang berlaku ialah inovasi bahan mentah. Ini antara inovasi yang saya kira cukup luas, cukup banyak, dan sentiasa berlaku. Pihak industri pemprosesan makanan di seluruh dunia, di global, di Malaysia sendiri, sentiasa menambah baik, sentiasa menjalankan R&D untuk menyegarkan pasaran industri makanan. Bagaimana itu berlaku. Inovasi dan pemilihan bahan mentah yang berkualiti amat penting untuk sesuatu produk makanan. Bahan mentah yang semula jadi tanpa melalui pemprosesan kimia
akan mengekalkan kesegaran dan kandungan nutrien dalam sesuatu produk. Bahan mentah seperti ikan, ubi kentang, pisang dan sebagainya boleh diinovasikan menjadi snack makanan ringan. Satu jenis snack makanan ringan yang telah diinovasikan bahan mentahnya akan menghasilkan produk yang berkhasiat, rangup dan lazat. Kacang soya telah dipilih sebagai bahan mentah kerana mengandungi protein dan fiber yang tinggi. Antara tujuan utamanya ialah untuk menambah nilai ataupun menambah baik nutrisi lah. Kenapa berlakunya? Selalunya dalam industri makanan, kenapa berlakunya inovasi dalam bahan mentah ini? Untuk menambah nilai kepada nutrisi ataupun khasiat kepada produk makanan. Selain daripada itu, boleh dikaitkan antara tujuan kenapa berlakunya inovasi bahan mentah dalam industri makanan ialah untuk memastikan kebugaran pasaran terhadap produk keluaran. Okay, saya beri contoh. Kita dapat melihat dalam tempoh yang terdekat ni bagaimana sebuah syarikat pengeluar makanan yang agak yang established lah, yang kukuh di Malaysia, yang banyak mengeluarkan produk seperti contohnya mi segera, sos dan juga serbuk kopi. Dan antara inovasi bahan mentah yang diketengahkan, yang baru diketengahkan oleh syarikat ini ialah menggunakan biji kopi semayan tempatan. Berbanding sebelumnya mereka menggunakan pemprosesan menggunakan biji-biji kopi yang diimport dari luar negara lah. Tapi untuk edisi kali ini, mungkin limited edition, syarikat berkenaan telah memasarkan, telah mengeluarkan, melakukan inovasi yang pada pendapat saya cukup menarik, menggunakan biji kopi semayan tempatan. Itu contoh bagaimana inovasi bahan mentah berlaku dalam industri pemprosesan makanan. Okey, kita beralih kepada inovasi seterusnya dalam industri pemprosesan makanan, iaitu inovasi kaedah pemprosesan. Okey. Inovasi kaedah pemprosesan dilakukan untuk memudahkan penghasilan sesuatu produk dan seterusnya meningkatkan hasil pengeluaran. Sebagai contoh, terdapat pengeluaran cendol segera merupakan produk makanan yang diinovasikan dari segi kaedah pemprosesan. Cendol segera merupakan gabungan cendol kering, sirap gula nipah dan serbuk santan. Cendol kering dihasilkan melalui teknologi penggelatinan cepat, quick gelatinize, dan kaedah ini berjaya memendekkan masa pemprosesan cendol. Kelebihan cendol kering adalah mengandungi kelembapan kurang daripada 10%, jangka hayat yang lebih panjang dan tidak perlu disimpan pada suhu dingin, boleh dipasarkan ke luar negara dan mudah disediakan. Itu contoh produk yang menjalani inovasi daripada segi kaedah pemprosesan. Banyak lagi produk yang kita dapat lihat melalui inovasi dalam kaedah pemprosesan. Seperti mana yang saya beritahu awal tadi, antara tujuannya ialah untuk meningkatkan hasil pengeluaran. Dan juga mempercepatkan proses. Antara tujuan kenapa inovasi berlaku dalam kaedah pemprosesan, mempercepatkan proses, meningkatkan hasil pengeluaran, memaksimumkan kapasiti pengeluaran di kilang-kilang makanan. Dan ini berkait secara langsung dengan faktor kos, faktor meluaskan pasaran. Dan antara sebab kenapa inovasi berlaku dalam kaedah pemprosesan sesuatu produk makanan. Okay, kita pergi kepada inovasi yang kelima dalam industri pemprosesan makanan, iaitu inovasi mesin dan peralatan. Okay. Inovasi mesin dan peralatan banyak membantu dalam industri pemprosesan makanan. Inovasi ini amat penting untuk menukar teknik pemprosesan daripada manual kepada automatik, mengurangkan kos tenaga kerja, meningkatkan kapasiti pengeluaran, menyeragamkan produk dan mengawal pencemaran. Mesin pembakar lemang elektrik antara contoh bagi inovasi mesin dan peralatan dalam industri pemprosesan makanan ialah apabila contohnya pihak Mardi telah menginvensi mesin pembakar lemang elektrik, merupakan inovasi daripada segi mesin dan peralatan. Okey. Mesin ini dapat memendekkan masa membakar lemang dari 6 jam kepada 2 jam. Okay, proses membalikkan lemang juga tidak perlu dilakukan kerana terdapat haba di sekeliling mesin. Buluh lemang tu berpusing di sekeliling mesin. Bentuk dan saiz lemang juga seragam kerana penggunaan buluh digantikan dengan silinder
Keluli. Itu contoh bagaimana, sebenarnya banyak lagi lah bagaimana inovasi mesin dan peralatan ini berlaku dalam industri pemprosesan makanan. Dan seperti yang saya jelaskan tadi, itulah antara tujuannya, mengurangkan kos, meningkatkan kapasiti pengeluaran, menyeragamkan produk dan mengawal pencemaran lah berbanding pemprosesan secara manual, menggunakan tangan dan sebagainya. Itu antara kelebihan yang kita perolehi daripada inovasi mesin dan peralatan. Okay. Dan seterusnya yang terakhir, inovasi pembungkusan dan penyimpanan dalam industri pemprosesan makanan. Okay. Rekaan grafik dan pembungkusan yang menarik dapat menarik minat pembeli. Pembungkusan perlu menarik, kreatif, berfungsi, selamat dan dapat memanjangkan jangka hayat produk, shelf life produk. Okay. Okay. Inovasi pembungkusan berlaku dari segi rekaan grafik, reka bentuk pembungkusan dan bahan pembungkusan yang digunakan. Penggunaan bekas makanan mesra alam dapat memberi kesan kelestarian terhadap alam sekitar. Contohnya dulang makanan yang dihasilkan daripada nano komposit bahan buangan seperti daun nanas, jerami dan sekam padi. Sebenarnya kalau kita dapat lihat timeline ataupun kronologi dalam inovasi pembungkusan dan penyimpanan ini sentiasa juga berlaku, bersifat dinamik. Contohnya sebelum dekad 90-an, pengetinan menggunakan logam timah atau tin untuk canning, untuk proses pengetinan. Tetapi selepas penemuan penggunaan aluminium telah digunakan secara meluas dalam pembungkusan produk makanan. Begitu juga dengan botol plastik. Kita dapat lihat banyak contoh-contoh botol plastik yang digunakan, dan melalui kajian-kajian yang sering dijalankan, ditambah nilai terhadap botol plastik itu kurang mencemarkan dan kurang risiko bahaya. Antara yang perlu dielak dalam pembungkusan dan juga penyimpanan produk makanan ialah pencemaran yang berlaku daripada segi fizikal, daripada segi kimia dan juga daripada segi mikrobiologi atau daripada segi biologikal, untuk mengelakkan kerosakan dan juga seterusnya menjamin kesihatan penggunaan, mengelakkan kerosakan terhadap produk makanan, dan dalam pada yang sama seterusnya dapat menjamin kesihatan dan keselamatan pengguna semasa menggunakan atau consumption bahan makanan tersebut. Okay, saya suka sebelum kita berakhir, saya suka untuk berkongsi dengan terutama dengan anak-anak didik, dengan murid-murid semua. Okay. Agensi yang banyak terlibat, yang banyak menyumbang idea dalam inovasi produk pemprosesan makanan ini ialah MARDI ataupun Malaysia Agriculture Research Development Institute, Institut Pembangunan dan Kajian Pertanian Malaysia, yang beribu pejabat di Serdang, Selangor. Dan sebenarnya banyak juga stesen-stesen MARDI di negeri-negeri, contohnya di Kelantan, kalau di Pahang di Cameron Island, di Johor di Keluang, yang memfokuskan terhadap pembangunan ataupun kajian produk-produk mengikut zon-zon. Contohnya kalau di Cameron Highland berkaitan dengan tanaman iklim dingin, produk daripada tumbuhan iklim dingin. Kalau di Kelantan hasilan laut dan sebagainya. Okay, jadi saya kira kita berhenti di sini dulu untuk sesi ini. Semoga kita semua mendapat manfaat daripada perkongsian pembelajaran pada hari ini. Dan insyaAllah kita akan berjumpa lagi pada sesi video yang akan datang. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.